Okay, kita akan masuk tajuk baru, peratus hari ni. Jadi ini notanya. Peratus. Nota ni. Salin dulu pada buku tulis matematik awak. Tak pun kalau saya takut tak sempat masa, nanti saya share dalam grup WhatsApp, awak boleh salin kat situ. Okey? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Sebab ada banyak juga soalan yang kita nak bincang sama-sama ni. Senang buat. Okey, semua dah sedia? Dah sedia semua? Belum. Tak payah salin lagi, nanti cikgu share dekat dalam WhatsApp kelas lah. Okey, tutup mikrofon dulu. Hafia Maisara tutup. Okey. Peratus, apakah peratus? Peratus ni ialah pecahan sebenarnya. Tapi pecahan tu penyebutnya 100. Itu je. Apakah peratus? Peratus ni maksudnya dia sebenarnya ialah nilai pecahan dengan penyebut 100. Okey. Cara menukar pecahan kepada peratus, dia ada dua cara. Cara pertama ialah kita tukar pecahan kepada pecahan setara dengan penyebut 100. Contoh macam ini. Pecahan ni kan 3/4. Kita nak tukar dia kepada peratus. Peratus ni mesti ada simbol. Ni simbol peratus. Dia ada dua bulat macam sifar. Lepas tu dia ada sengkang garisan. Ni simbol untuk peratus. Okey, macam mana kita nak tukarkan daripada pecahan sampai jadi peratus? Dengan cara kita kena tukarkan penyebut. Penyebut tu yang di atas ke yang di bawah kelas? Ingat lagi tak? Dah seminggu cuti ni. Penyebut tu yang duduk kat mana? Nombor yang di atas ke nombor yang di bawah kelas? Bawah. Bawah. Betul, nombor yang di bawah. So, cara pertama kita kena tukarkan penyebut 4 ini kepada 100 dengan cara mendarab. Apa saja nombor kalau didarab hasilnya jadi 100, kita boleh tukarkan penyebut tu kepada 100. Selepas dia dah tukar jadi 100, contoh macam ni 3/4. Okey, 4 kalau nak tukar jadi 100 kena 4 darab 25. Betul tak? 4 darab 25 jadi 100 kelas? Betul. Bila kemudian kamu perhatikan pengangka dia apabila penyebut kita darab 25, pengangka di atas pun kena ikut darab 25. Tu syarat dia. Kena ikut syarat ni. Kalau bawah darab 25, atas pun kena ikut darab 25. Sebelum ni pun kita pernah belajar kan? Jadi sebab itulah bila pengangka dah jadi 75, mana datang 75 tu? Sebab 3 darab 25 jadi 75. Kemudian pada penyebut 4 darab 25 jadi 100. Jadi pecahan 3/4 ni daripada 3/4 kita dah tukar dia jadi 75/100. Apabila penyebut dah jadi 100, kita boleh terus ambil pengangka, salin pengangka, kemudian letakkan simbol peratus. Bermakna 75/100 sama dengan 75%. Setakat ni faham tak kelas? Tak jawab. Faham. Okey, itu pertama. Cara kedua ialah pecahan tadi kan. Tadi 3/4 kan. Kita samakan 4 ni kita darab 25 kan. Sebab kita nak jadikan penyebut kepada 100. Cara kedua ni dia lagi laju. Tak payah pening-pening kita nak tukar penyebut kepada 100. Kita terus je buat pecahan darab 100 dan terus letak simbol peratus.
Wajib letakkan simbol peratus. 3/4 pecahan. Okey. Pecahan ni kita terus darab dengan 100%. Ini cara kedua. Kemudian macam mana nak selesaikan? Kita potong ikut A per B darab C. Macam sebelum ni kita belajar. Ingat lagi tak A per B darab C macam mana nak potong? Tak jawab. Ingat. Ingat ke tak? Kalau kat sini macam mana dia boleh jadi 75? Macam mana boleh jadi 75? Cikgu tunjuk. Okey. 3/4 tadi kan. Kita nak tukarkan 3/4 ini kepada peratus. Jadi 3/4. Okey. Kita kena darab dengan 100%. Ini cara kedua. Okey. Jadi macam mana nak potong? Kita nak potong pasangan B dengan pasangan C menggunakan sifir 4. Sebab apa kita guna sifir 4? Sebab kita nak penyebutnya menjadi 1. Apabila penyebut jadi 1, makna selesailah penyebut kita tinggal darab nombor yang di atas dengan nombor bulat di tepi ni. Sekarang ni kita nak potong dulu pasangan B dengan C menggunakan sifir yang sama iaitu sifir 4. 100 ni pun kita potong pakai sifir 4. Okey, penyebut dah siap, kita dah potong. Kemudian pada pasangan C pula, kita cari 10 dalam sifir 4. Sifir 4, 4, 8, 12, 16. Ada tak 10? Tak ada. Kalau tak ada, kita pilih yang paling hampir. Yang paling hampir dengan 10, apa? 8. 8. 8 ni di tempat berapa? 8 8 ni di tempat yang ke? 2. Okey. Jadi tempatnya kita letakkan di atas 2. Kemudian kalau ada baki, kita letakkan baki di sebelah bawah. Ada tak baki kelas? Ada tak baki kita letak kat bawah ni? Ada. Berapa bakinya? 2. 2, bakinya 2. Kenapa bakinya 2? Sebab kita mencari 10 dalam sifir 4. 10 tak ada, yang ada 8. Kat sini kita ada 10 tapi kita hanya menggunakan 8. Jadi 10 tolak 8 sebab tu ada baki 2. Baki 2 letak di bawah. Lepas dah dapat baki, kita akan cantumkan pula 2 dengan nombor seterusnya ni. Dia akan menjadi 20. Cantumkan. Kemudian cari pula 20 dalam sifir 4. Ada tak? Ada di tempat kelima. Kan? Jadi kita letakkan tempat kelima di sebelah atas. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okey, kemudian bila penyebut dah habis kan, dah 1 kan, cikgu kata kalau penyebut dah 1 kita tak payah tengok dah sebab dia dah jadi dalam bentuk paling mudah dah. Dia per 1. Tak payah tengok dah, kita tengok yang atas 3 darab 25. Jadi nak selesaikan seterusnya ialah 3 darab 25 dan jangan lupa letakkan simbol peratus. Simbol peratus kena kita salin. Okey, jadi nanti kamu buatlah bentuk lazim kan nak selesaikan ni 25 darab 3. Ataupun kalau congak pun boleh juga. 25 berganda 3 kali. Berapa? Kelas? 75. Jadi kita letakkan simbol peratus. Beginilah cara kita menukarkan 3/4 kepada peratus. Bermakna apa yang kita belajar kat sini sebenarnya ialah kelas. Bermakna 3/4, pecahan 3/4 ni sama juga nilainya dengan 75%. Faham tak kelas? Faham. Okey, sekarang kita dah belajar dua cara. Tutup mikrofon kejap. Kita dah belajar 2 cara. Cara pertama pun sama juga. Kalau kita tukarkan penyebut kepada 100, dia akan jadi 75% juga. Sama tak?
Cara kedua pun kalau kita guna cara A per B darab C pun dapat 75%. Jadi kedua-dua cara boleh digunakan. Tetapi cikgu cadangkan kita biasakan menggunakan cara kedua. Sebab cara kedua ini biasanya kita akan guna untuk Cara dua. tahun-tahun seterusnya. Tak masa kamu darjah 5, masa kamu darjah 6, memang kita banyak pakai cara kedua sebab cara kedua lebih menjimatkan masa. Faham tak kelas? Faham. Okey, nanti cikgu kongsikan nota ni kamu boleh salin ya. Cikgu letak dekat WhatsApp kelas. Okey, boleh kita pergi seterusnya? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Ini nota, ini adalah apa yang ada, maklumat yang ada dalam teks awak. Tutup dulu mikrofon. Amni. Okey. Nyatakan peratus donat coklat. Dia kata 100 donat telah dijual. 35 daripadanya ialah donat coklat. Jadi apakah pecahan donat coklat? Sebelum kita nak cari peratus donat coklat, kita kena tahu pecahan dulu. Macam soalan ni kan. Sebelum kita nak tukar dia kepada peratus, nilai asalnya adalah dalam pecahan. Mana-mana soalan pun kalau kita nak cari peratus, kita kena cari dulu atau bentukkan dulu dia punya pecahan. Jadi pecahan donat ialah 35/100. Ini pecahan donat. 35/100. Macam mana kita nak tukarkan per peratus? Kita tengok penyebut. Kalau penyebut dah memang 100, bermakna peratus dia adalah 35%. Kalau penyebut dia masih belum 100, kita kena tukarkan menjadi peratus menggunakan cara pertama atau cara kedua. Okey, kita tengok. Berapakah peratus petak biru? Ada 24 petak biru daripada 100 petak. Dalam ni ada 100, ada 24 saja petak yang berwarna petak biru. Bermakna pecahan untuk petak biru ialah 24/100. Jadi apakah peratusnya kelas? 24%. Betul, 24%. Kita kena sebut dan juga tulis simbolnya. 24%. Simbol peratus ni wajib diletakkan. Kalau tak letak, jawapan kamu walaupun angka kat sini betul tapi tak ada simbol peratus, cikgu tak boleh bagi markah. Masih lagi pangkah salah. Begitulah pentingnya simbol peratus untuk menunjukkan nilai nombor itu ialah peratus. Bukannya RM, bukannya kg, bukannya cm macam tu. Faham tak kelas? Faham. Kita tengok contoh ketiga. Contoh ketiga dia kata tulis 7/10 dalam peratus. Bermaksud dia suruh tukar pecahan ini kepada peratus. Kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ialah 10. Kita tak boleh ambil terus dia jadi 7%. Sebab apa kelas? Kita tak boleh jadikan dia terus 7%. Sebab penyebut dia belum 100. Betul, pandai, sebab penyebut belum 100. Jadi macam mana nak menukar penyebut kepada 100? Itu yang ada dua cara tu. Cara pertama yang cikgu tunjuk tadi tu. Cara pertama ialah kita jadikan penyebut kepada ni penyebut 10 ni, kita darabkan lagi 10 supaya dia menjadi 100. Dan pada pengangka pun kena ikut. Kalau bawah darab 10, atas pun darab 10. Sebab itu pengangka di atas dah berubah. Daripada 7 dia menjadi 70 dan penyebut dia menjadi 100. Bila penyebut dah jadi 100, baru kita boleh ambil angka pada pengangka ni untuk ditukarkan kepada peratus. Faham tak kelas? Faham. Atau juga kita boleh guna cara kedua. Cara kedua ni pun aku tunjukkan dalam nota tadi, iaitu dengan cara pemansuhan A per B darab C.
Iaitu pecahan tu tadi kita darabkan dengan 100%. Simbol mesti kena letak. Dekat sini tak ada simbol. Faham tak? Boleh nampak bezanya. Kalau cara pertama ni, dia cuma samakan penyebut je. Tak boleh letak simbol lagi. Kenapa dia dibolehkan letak simbol pada cara pertama? Apabila penyebut dah jadi 100, barulah layak untuk dia dapat simbol peratus. Tetapi kalau untuk cara kedua, kita boleh terus letak simbol peratus sebab dekat sini kita dah terus darab 100. Pada angka kat sini, kita dah terus darab 100. Jadi, dia potong kat sini, cikgu besarkan lagi. Cara pemansuhan, cara potong, dia potong pasangan B dengan pasangan C iaitu pada bahagian sifar. Jadi, penyebut sini dah tinggal 1, sini dah tinggal 10. Jadi 7 darab 10 jadi 70%. Kedua-dua cara ini akan menghasilkan jawapan yang sama. Betul tak kelas? Sama Betul. tak? Sama. Sama. Tapi untuk kita lebih mahir, lebih tera matematik, kita kena biasakan cara kedua. Kerana banyak manfaat, banyak kelebihannya kalau kita tera menggunakan cara kedua. Kita tera mansuhkan, kita tera potong. Sebab kemahiran potong-potong ni sangat-sangat penting untuk awak bersedia sebelum awak mula belajar topik-topik darjah 6. Okey kelas? Faham? Faham. Boleh kita mula buat soalan pada muka surat. Surat berapa? 36. Okey? Korang buka buku buat sama-sama dengan cikgu ya. Buka buku, aktiviti awak dah. Kita buat sama-sama. Okey, soalan pertama. 75/100. Soalan dia, apa arahan soalan? Tukarkan pecahan kepada peratus. Maknanya semua pecahan ni dia suruh tukar kepada peratus. Okey, kita mulakan dengan nombor 1. Apa kelas jawapan? 75%. Terus jadi 75. Besar tebal lah pula. Terus jadi 75%. Kenapa kita boleh terus ambil pengangka ni menjadi nilai peratus? Sebab dah dia punya penyebut dah 100. Sebab penyebut dah 100. Pandai, betul. Itu jawapan yang tepat. Kalau ada cikgu-cikgu lain tanya ke apa ke, kenapa? Jawapan paling tepat ialah kerana penyebutnya telah menjadi 100. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kelas. Macam mana nak tukarkan 9/10 ni? Boleh tak kita jadikan dia terus 9%? Tak boleh. Boleh, jadi kita nak tera, kita terus pakai cara pertama Okey, kalau nak tunjuk cara pertama, kalau nak tera, cikgu kata guna cara kedua kan. Okey, tapi tak apa. Kita pelbagaikan, awak pun baru-baru belajar darjah 4 kan. Okay, kita mulakan dengan cara pertama. Kalau kita guna cara pertama, iaitu 9/10, salin dulu. Kemudian kita akan buat darab pada penyebut sebab kita nak menukarkan penyebut ini, 10 ni kita nak tukarkan menjadi 100. Kita kena darab berapa kelas? Kelas, kita kena darab berapa? 10. Tolong fokus. Darab 10. Apabila penyebutnya darab 10, pengangka kena ikut tak? Kena. Ikut. Dia pun kena juga darab 10. Kemudian kita selesaikan. Okey, selesaikan. Dapat berapa? 90/100. 90/100. Apabila penyebut telah menjadi 100, mudahlah untuk kita terus tukar kepada peratus iaitu menjadi 90%. 90%. Okey, dah siap? Dah. Okey, kita pergi nombor 3.
Sekejap. Sebenarnya ada satu lagi yang cikgu nak tunjuk. Sekejapnya. Untuk menggunakan cara pertama. Cara pertama. Ada satu lagi nota kejap Sekejap Cikgu cari satu lagi nota. Untuk lagi cepat kita guna cara pertama. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. 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 Alright, kejap. Boleh. Untuk lagi cepat guna cara pertama, awak kena ingat jadual darab menjadi 100. Apakah pasangan-pasangan nombor yang apabila kita darab, dia jadi 100? Okay. Cikgu suka panggil dia pasangan darab 100. Yang ni pun nanti cikgu akan kongsi dalam grup WhatsApp kelas, awak boleh salin. Lepas habis kelas, boleh salin dalam nota. Kejap, dah nak siap. Okey, yang ini. Okey. Pasangan darab 100. Jadual ini pun nanti kamu salin. Nombor-nombor, pasangan nombor-nombor yang bila didarab jadi 100. Yang ni kena ingat. Bila kamu ingat ini, mudah untuk kita selesaikan mencari peratus dalam mengikut cara pertama. Iaitu dengan menyamakan, menukar penyebut menjadi 100. Okey, kita tengok tadi dah sampai nombor 2 kan? Okey, nombor 3. Okey, kalau kita nak guna cara pertama. Nombor 3. 15 per 25. Okey, 25 ni nak darab berapa? Jadi 100. Kalau tengok jadual. Kalau tengok jadualnya. Ni jadual. 25 kena darab 4. 25 kena darab 4 kan? Jadi kalau 25 darab 4. Kita boleh tukar dia menjadi 100. Okey. Jadi 25 darab 4. Okey, apa nak buat pula kat atas ni? Kena ikut ke tak ni? Kena. Darab 4 juga. Okey, kamu pun buat sama dengan cikgu. Dekat buku awak tu. Okey. Kemudian, kita selesaikan. 19 darab 4 berapa kelas? Ada ubat lagi tak? Kan dah habis. Ya, ada habis. Baru tadi nak tulis. Nak kuning. Adam Haris, tutup mikrofon. 76. Betul, 76. Jadi, 25 kalau darab 4 jadi berapa? 100. Kemudian, barulah kita boleh tukar kepada peratus. Jadi, sama dengan berapa peratus ni? 76%. Okey, tak apa Adam. Sorry tertekan, tak apa. 76%. Okey. Dah? Dah. Okey. Kita pergi nombor 4. Okey.
4/5. 4/5. Ni nak guna cara pertama ke cara kedua? Dua. Korang? Oh, korang nak cara kedua pula. Okey, cara kedua. Kalau cara kedua, cikgu nak kena sambung apa ni nak tulis? Sifir. Tak. Kalau kita nak guna cara kedua, macam mana nak selesaikan ni? Kalau nak guna cara kedua. Tadi dah tunjukkan. Kalau cara pertama macam mana? Kalau cara kedua macam mana? Cara pertama yang ini. Samakan penyebut. Darab A, Jadi B, 100. darab A, B. Darab C. Maknanya cara kedua ni darab 100%. Dekat sini tak boleh 80, tak boleh 60. Dia kena 100. Itu cara kedua. Cara kedua ialah dengan mendarabkan pecahan dengan 100. Tahu? Tak boleh darab 80, tak boleh darab 50. Kena darab 100. Itu cara kedua. Okey. So kita nak guna cara kedua kan? So korang nak guna cara kedua macam mana ni nombor 4 ni? Nak sambung? Darab Darab 100. 100. Apa tertinggal ni? Peratus. Peratus wajib letak. Untuk cara kedua kita wajib letak terus simbol peratus. Kemudian kita selesaikan. Kita akan potong menggunakan sifir. Kelas? Ya. Sifir. Cikgu tinggalkan dekat sini tempat untuk letakkan jawapan akhir. Kita nak potong. Cikgu nak awak buat garisan macam ni. Kita potong di sebelah kanan kat sini Supaya ayat matematik yang awal tu kamu tak conteng. Yang awal ni kamu tak conteng. Bila nak ulang kaji kalau dah conteng kat sini kan, kamu dah tak faham dah apa jalan kerja mula-mula ni. Sebab dah terconteng. Okey, so salin dekat sebelah kanan. 4/5 darab 100. Ini tak payah letak simbol pun tak apa sebab kita nak conteng, nak potong je. Okey, kita akan potong menggunakan sifir berapa kelas? 5. Sifir 5 kita nak potong pasangan B dengan C. Betul, B dengan C, dua-dua guna sifir 5. So kita pun potong. Potong 5 tinggal berapa kelas? 4. Potong Allah. Potong 5 tinggal 4. Okey, kemudian kita potong pula penyebut dah siap Allah, apa pula potong 5 tinggal 4. Potong 5 tinggal berapa kelas? Kita nak pakai sifir 5 ni. Kita pakai sifir 5 sekarang kan 5, 10, 5 ni di tempat pertama. Jadi tinggal 1. Kemudian kita tengok pula pasangan C. Dia 100. Nak cari 100 dalam sifir 5 panjang sangat ke bawah kan 5, 10, 15 lambat. Jadi kita baca dulu sebagai 10. Maknanya kita potong dulu 10. Cari 10 dalam sifir 5. Di tempat ke berapa kelas? 2. Betul, di tempat kedua. Kemudian ada baki tak nak letak kat bawah? Ada. Ada. Berapa bakinya? 8. Macam mana pula bakinya 8? Macam mana bakinya 8? Sifir 5. 5, 10, 15, 20. Sekarang kita potong 10 maknanya kita nak cari 10 dalam sifir 5. Ada tak? Ada. Iaitu di tempat pertama, kedua. Di tempat kedua. Sebab itu tempatnya kita letak di atas. Kita nak cari 10, kita jumpa 10. Jadi memang kita guna semua 10 ni. Ada ke baki? Tak ada. Tak ada baki. Tak ada baki. Kalau tak ada baki, kemudian tinggal satu je sifar yang tak disentuh ni. Caranya kita
potong saja dan salin balik di atas. Potong saja dan salin balik di atas. Bermakna lepas kita potong 100 menggunakan CP5, dia tinggal 20 saja. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okey, kemudian penyebut dah tinggal satu, tak payah tengok. Tengok je yang atas. Yang atas apa seterusnya kita kena buat? Kita kena buat 4 darab 20. Congak aja pun boleh. 4 darab 20 berapa kelas? Itulah jawapannya. 5. Apa pula 4 darab 25? Korang ni dah seminggu cuti kan? Dah tak ingat CP ni. 80. 80. 2 80. 4 kan 8. 2 darab 4 kan 8. Jadi 8. Lepas tu ada pula sifar. Salin je balik sifar. Ya. Bermakna kalau susah-susah sangat kau tak berapa mahir nak darab lagi, korang buatlah bentuk lazim. Siapa yang tak mahir tu, jalan kerja dia panjang lagi seksa dia panjang lagi. Jadi korang kena buat 20 darab 4. Dah lupa dah seminggu tak belajar kan? Sifar. Sifar darab 4 kan sifar. Sifar darab 4 sifar. 2 darab 4 8. Sebab itu jawapan dia jadi 80. Dan kena letak apa ni dekat jawapan akhir? 100. 100. Peratus, pandai. Jangan lupa meletakkan simbol peratus pada jawapan akhir. Jawapan akhir kita letakkan di bawah ayat matematik. Okey? Ni jalan kerja untuk nombor 4. Siapa yang pandai congak bentuk lazim ni tak payah buat lah sebenarnya. Okey. Siapa yang masih lagi tak berapa mahir nak potong-potong, ni. Sefer ni kena buat kat tepi. Baru korang boleh nampak. Dah? Dah. Okey, kalau dah kita pergi nombor 3. Nombor 5. Nombor 5, kita nak tukarkan 3/4. Kita nak guna cara kedua. 3/4. Letak sama dengan 3/4 darab 100%. So, jawapan dia nanti dekat bawah ni, jawapan akhir di bawah ayat matematik. Kita buat garisan nak potong dulu. So, kita potong 3/4 ni dekat sebelah kanan. Supaya ayat matematik awak tu tak terconteng. Tutup dulu mikrofon. Okay, sekarang kita nak potong 3/4 darab 100. Pakai sefer apa kelas? 4. Okay, potong 4. Potong 4, tinggal 1. Okay, betul. Kemudian, sefer 4 Sefer 4 ni ada 4, 8, 12, 16, 20. Okay. Kita tengok ni 100. Nak cari 100 jenuh lah bawah sampai ke bawah kan. Jangan baca 100. Tutup mikrofon dulu. Siapa yang tak tutup mikrofon ni? Masih ada yang buka. Kejap cikgu cek. Siapa yang buka mikrofon ni? Bila nak jawab aja baru korang buka mikrofon. Jadi dah habis jawab tu terus tekan, tutup balik. Macam tu caranya. Okey. Jangan korang baca 100 terus. Jenuh nak cari 100 dalam sefer 4. Jadi tutup dulu sifar yang belakang ni. Baca 10 dulu. Okey. Bermakna cari 10 dalam sefer 4. Potong dulu 10. Cari 10 dalam sefer 4. Kita pilih mana? 8. 8. 8 ni bermaksud tempat ke? 8 ni bermaksud tempat ke? 2. Betul. Tempat kedua. Letakkan tempat kedua di sebelah atas. Baki kita kena letak di bawah. Okey, ada baki tak kelas? Ada. Berapa bakinya?
Kita ada 10, kita hanya guna 8. Bakinya 2. Yes, pandai. Baki 2. Lepas dah dapat baki ini dicantumkan dengan nombor seterusnya, dia akan menjadi 20. Cantum jadi 20. Barulah cari 20 dalam sifir 4. Ada tak? Ada. Iaitu di tempat keempat apa? Cuba kira tu betul. Ke berapa? Tempat 5. 5. Tempat kelima. Letakkan tempat kelima di sebelah atas. Jadi sekarang langkah kerja awak ni, penyebut dah jadi 1, tak payah tengok dah. Sekarang yang atas 3 darab 25. 3 darab 25 berapa kelas? 75. Kalau tak tahu congak, awak buat, terpaksalah buat bentuk lazim. Bentuk lazimnya 25 darab 3. Okey. Nombor yang banyak, nombor yang ada 2 digit letak di atas, nombor yang 1 digit letak di bawah. Okey. 5 darab 3 berapa? 15. Ya Allah. Seminggu cuti. 5 darab 3, 14. Terkejut cikgu. Betul. 15. Kemudian 2 darab 3 tambah 1. 2 darab 3 tambah 1. Jadi 7. 7. Okey. 75. Betul, 75. Jadi 75 kita letaklah di bawah ayat matematik. Ni ayat matematik kan, letak di bawahnya. Cikgu tak muat. Jadi korang buat belah atas ni betul-betul 3. Jawapannya kita letak betul-betul di bawah ayat matematik. Jadi jawapan ni berapa? 70. Jawapan akhir dia berapa kelas? 75%. 55%. Saja je cikgu tanya. Saja je cikgu tanya apa jawapan akhir. Saja je cikgu tanya. Cikgu nak dengar kamu sebut tak peratus tu. Kalau kamu sebut 75 je salah. Kena sebut jawapan akhirnya ialah 75%. Faham? Okey. Dah siap nombor 5? Faham. Dah. Kita pergi nombor 6 Okey, nombor 6. Kita terus guna cara cara kedua. Kita nak terror kan? Tutup mikrofon. Okey, 17/20. Nak guna cara kedua. Terus buat apa? Letak apa ni? Sambung. Darab 100. Salah. Yang lain. Cepat kita nak tukarkan pecahan ni kepada peratus. Kita nak guna cara kedua. Tolong sambung ayat matematik cikgu ni. Mana korang ni? Darab 100%. Baru betul. Yang tadi Alif sebut. Alif sebut tu betul dah, cuma tak lengkap. Bila tak lengkap, dia masih lagi salah. Kalau dia sebut 17/20 darab 100, salah. Kalau yang seorang lagi siapa tadi sebut? Syarah Insyirah Syarah sebut darab 100%. Barulah betul. Okey, cara kedua kena darab 100%. Okey, kita nak potong. Okey, kita simpan dulu jawapan akhir. Ini ruang untuk kita letak jawapan akhir di sebelah bawah ayat matematik. Kita nak potong, jangan potong pada ayat matematik, kita buat di ruang sebelah kanan. Okey. 17/20 darab 100. Masa nak potong, tak perlu letak simbol peratus. Letakkan angka je. Sebab kita nak potong-potong ni hanya melibatkan angka-angka je. Okey. Apa kita nak potong dulu ni kelas? 20. 20. Kita nak potong salah. Tak boleh potong 20 terus. 10. 10 salah.
10 salah. 100. Tak, kita boleh potong yang mana dulu ni? Pasangan apa awak nak potong dulu? A, B, C. Pasangan yang mana awak nak potong? B dengan C. Okey, macam betul. Jawapan tu betul. Alif Fazli jawab tu betul. B dengan C kita akan potong pasangan ni bersama-sama. Tapi kita boleh potong tang mana dulu? Antara B dengan C. Angka-angka apa yang ada dalam B dengan C yang kita boleh terus potong dulu? B. 20. Tak. Okey. Ni dah lupa lah ni. Tengok Pada B dan C, kedua-dua pasangan ini di tempat sa dia adalah sifar. 100 ni sa-nya sifar. 20 ni sa-nya sifar. Kalau sifar duduk di tempat yang sama, kita boleh potong. Kalau sifar duduk di tempat yang sama atau duduk di tempat sa maksudnya kita boleh potong terus. Faham? Faham. Okey, jadi yang tinggal dekat sini, apa yang tinggal? 17/2 darab 10. Ni sifar ni dah tak ada dah. Kita dah potong. Jadi ayat matematik ni dah tinggal 17/2 darab 10. Apa kita nak potong seterusnya? Apa dengan apa? Dua dengan 10. Yes, betul. Kita akan potong seterusnya pasangan 2 dan pasangan 10. Kita akan potong pasangan 2 dengan pasangan 10 menggunakan sifir apa kelas? 2. Betul. Potong 2 tinggal? 1. Betul. Kemudian kita potong 10 tinggal? 5. Betul. Sebab apa? Sebab apa tinggal 5? Sebab 10 ni duduk di tempat kelima dalam sifir 2. Okey. Jadi dah siap potong, kita perhatikan penyebut. Penyebut dah tinggal 1, dah tak payah tengok. Sekarang 17 darab 5. Jadi awak pun buatlah 17 darab 5. Okey, 17 darab 5. 7 darab 5 berapa kelas? 7 darab 5 berapa kelas? Tidur ke? Berapa? 85? 35. Okey. 3. 3 letak di atas, 5 letak di bawah. Kemudian 1 darab 5 tambah 3. 8. Betul. Jadi jawapan akhir kita apa kelas? Jawapan akhir nak letak dekat bawah ayat matematik ni. 85%. Betul. 5%. Okey? Dah siap untuk soalan nombor 6. Korang jangan menyalin aja, tak cuba fahamkan apa cikgu terang ni. Kena fokus, kena beri tumpuan. Fahamkan apa yang cikgu cakap. Kalau setakat awak masuk Google Meet, awak tengok cikgu tulis, awak salin. Tapi tak fahamkan, bermakna awak masuk Google Meet ni sebenarnya sia-sia. Awak hanya menyalin saja. Nanti dah naik darjah 5 tak reti buat peratus. Naik darjah 6 tak reti buat peratus. Jangan macam tu. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Okay, kalau faham, kita teruskan. Faham. Kita teruskan soalan seterusnya. Ni cikgu tak tahu sempat ke tak sempat ni. Okey, ni pada muka surat yang sama tapi soalan B. Okey, tukarkan peratus kepada pecahan. Okey, kalau nak tukar peratus kepada pecahan, tukarkan je lah. Jadi berapa? Apa pengangka, apa penyebut? Kita dah faham dah peratus tu apa kan? Peratus adalah pecahan
dengan penyebut 100. Jadi tukarkan balik, patahkan balik, dia menjadi pecahan. 25/100. Pandai, 35/100. Dah. Dah. Tetapi kita tak boleh tinggalkan jawapan macam ini saja. Kenapa kelas? Jawapan dia masih belum 35/100. Jawapan akhir dia ada lagi dalam bentuk termudah setelah kita tukar kepada pecahan, kita kena perhatikan pengangka dan penyebut, boleh tak kita permudahkan atau boleh tak kita kecilkan. Selagi pecahan itu kita boleh kecilkan, kita perlu kecilkan. Kalau awak tak kecilkan, awak tak akan dapat markah, jawapan awak dikira salah. Okey, 35 dengan 100, boleh tak kita kecilkan? Boleh? Guna sifir Boleh. apa? Sifir 5. Betul. Betul. Guna sifir 5. Okey, potong 35. Tinggal 35. 7. Berapa? Okey, 7 betul. 7. Okey, kemudian macam mana kita nak potong 100 ni? Nak cari 100 terus ke dalam sifir 5? Panjang ke bawah kan lama. Jadi kita potong sikit-sikit. Okey, cari dulu 10. 10 dalam sifir 5. 5, 10. Ada tak? Ada. Di tempat yang Ada. tempat ke berapa? 20. Tempat kedua. Okey. Ada baki tak? Ada. Tak dengar? Tak ada. Tak ada baki. Kalau tak ada baki, tinggal satu je sifar. Apa buat? Macam nak buat? Potong saja dan kemudian? Letak sifar. Dan kemudian letak sifar. Potong saja kemudian letak sifar. Bermakna pecahan ini kita dah kecilkan dia menjadi pengangka dia daripada 35 dah potong tinggal 7. Penyebut dia daripada 100 dah tinggal 2 sifar. 2 sifar ni bermakna 20. Jadi apakah jawapan akhir kita? 7/20. Betul, 7/20 adalah jawapan akhir. Dah? Dah. Dah. Okey, kemudian kita tengok nombor 2. Nombor 2, tukarkan peratus ini kepada pecahan. Kelas, dia jadi? Tiga per 100. 3/100. Pandai. Asalkan nampak je simbol peratus, bermakna kita tahu kalau angka ini nilai peratus, bermakna kembar dia dalam bentuk pecahan, penyebut dia mestilah 100. Jadi 3/100. Dan kita tengok, boleh tak 3 dengan 100 kita kecilkan? Kalau nak pakai sifir 3, boleh tak? Okey, kita cuba kita cuba memotong pakai sifir 3. Kalau potong pakai sifir 3, 3 ni kita potong tinggal 1 lah kan? Okey, yang 100 ni pula kita pakai sifir 3. Okey, kita potong. Okey, sifir 3. Sifir 3 ada 3. Sekejap. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey, kita cuba nak memotong 100 menggunakan sifir 3. Cari, mula-mula kita potong 10. Bermakna kita cari 10 dan sifir 3. Ada tak? Kalau tak ada, kita boleh pilih yang mana? 9. Okey, betul. 9 paling hampir dengan. Jadi, 9 ni di tempat yang ke 1, 2, 3. Okey, tempat yang ketiga. Jadi, kita potong, kita tinggalkan tempatnya 3. Okey, ada baki tak? Ini 10, kita hanya guna 9. Jadi, bakinya berapa? 1. Betul, bakinya ialah 1. Bila dah dapat baki, kita akan cantumkan baki dengan nombor seterusnya. Dia menjadi 10. So, kita cantum.
Jadi 10. Cari pula 10 dalam sifir 3. Ada tak? Tak ada. Ada. Tak ada, kita kena pakai 9 kan? Bila kita pakai 9, kita akan tolak. 10 tolak 9, ada baki tak lagi? Ada. 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 Bila ada baki, bermakna boleh ke kita potong pecahan ini menggunakan sifir 3? Tak. Tak boleh. Betul. Kalau tak ada baki, kita tak boleh memotong pecahan ini. Jadi tak boleh kelas. Bermakna jawapan akhir kita ialah hanya 3/100. Kita hanya boleh potong kalau tanpa meninggalkan baki. Kalau nombor tu kita potong ada baki, maknanya dia tidak boleh dipotong. Faham tak? Faham tak kelas? Faham. Faham. Kita pergi nombor 3. Okey, cepat. Nombor 3. Dia jadi? 14/100. Okey, betul. 14/100. Okey, macam mana nak tukarkan 14/100 ni? Boleh tak kita kecilkan lagi? Boleh tak kita tukar pecahan ni lagi lebih kecil? Cara nak kenal pasti sama ada pecahan ini kita boleh kecilkan ke tidak. Pertama, kamu kena hafal lah sifir. Kalau kamu hafal sifir, kamu akan cepat kenal pasti nombor apa yang ada sama dalam sifir yang sama. Kan? Contoh kat sini 14. Kamu tengok 14. Kita tengok 14 dengan kita tengok 10. Okey, kita jangan baca terus 100. Memang susah nak nampak 100 dalam mana-mana sifir. Kita baca dulu 10, yang ini 14. 14 dengan 10 ada tak dalam satu sifir yang sama, kelas? Ada. Siapa kata tak ada tu dia tak berapa-apa sifir sangat. Siapa kata ada tu makna dia hafal sifir. Dia boleh nampak 14 dengan 10 ada dalam sifir berapa, kelas? 2. Yes, betul. Dalam sifir 2. 2. Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak muat cikgu letak sebelah. 14, 16, 18, 20. Bukan ke 14. Ini dia 14. Apa lagi? Ini 14 dan juga 10. 14 dan 10 ada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 2. Jadi kita boleh memotong ini menggunakan sifir 2. Jadi kita pun potong. Okey, potong. Guna sifir 2 ni. 14. Potong tinggal. Tinggal berapa, kelas? Potong 14. 7. Potong 14, tinggalkan tempat dia iaitu tempat ke-7. Kemudian kita potong pula 10. Potong 10, tinggal tempat ke berapa, kelas? 5. 10 ni tempat ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Jadi tinggalkan tempat ke-5. Okey, ada baki tak? Tak ada. Kita cari 10 dalam sifir 2, kita jumpa juga 10. Maknanya kita guna semua. 10 tolak 10 sifar. Tak ada baki. Jadi tinggal satu lagi sifar. Apa nak buat? Macam biasa kalau tinggal satu je sifar, potong dan kita salin balik di atas. Jadi 14 ni kita potong dah tinggal 7. Yang 100 ni kita dah potong, dia tinggal 5 sifar. 5 sifar ni bermakna 50. Jadi apakah pecahan kita yang terakhir, kelas? 7/50.
Betul, 7/50 adalah jawapan akhir kita. Dah? Dah. Sudah. Alright. Kita pergi pula soalan nombor 4. Okey. Tukarkan kelas. Jadi berapa dah ni? 55/100. Okey, 55/100. Boleh tak rasanya kita boleh kecilkan ke tak lagi pecahan ni? Okey, boleh. Kalau boleh pakai sepe apa? Cara nak kenal pasti macam cara cikgu ajar tadi contoh ni. Macam cara cikgu ajar ni. Kita perhatikan 14 dengan 10. Ada dalam sepe apa? Yang ni kita tengok. Kat sini ada 5. Sini ada 10. Ni pun 5. 5, 10. Sepe apa yang ada 5 dengan 10? 5. Betul. Jadi kita boleh potong menggunakan sepe 5. Potong 5 tinggal 1. 1. Okey. Kemudian yang ini pula. Jangan tak habis lagi. Ini tak habis potong lagi. Jangan pergi bawah. Siapkan dulu pasangan pengangka. Dah siap pengangka kita habis potong. Baru pergi pasangan penyebut. Okey. Potong pula 1 lagi 5 sebelahnya ni. Masih lagi di tempat pertama. Letak tempatnya 1. Dah siap. Baru kita pergi penyebut. Okey. Penyebut ni kita jangan baca 100. Kita baca 10 dulu. Cari 10 dalam sefe 5. Ada tak? Ada. Di tempat? Ada. Di tempat ke? 2. Tempatnya 2 sini. Ada baki tak? Tak ada. Kalau tak ada baki, apa nak buat dekat sifar yang tinggal seketul ni? Yang tak dipotong lagi. Potong. Okey, kita potong. Potong jadi sifar. Dan disalin balik sifar. Potong dan salin saja semula. Bermakna pada pengangka dah tinggal 1, maksudnya 11 lah. Pada penyebut dah potong dah tinggal 2 sifar, maknanya 20. Jadi apakah jawapan akhir kita? 11. 11/20. Dah? Boleh pergi nombor 5? Boleh. Okey, kita pergi nombor 5. Okey, tukar. Tukar terus. 70/100. Betul? Okey, boleh tak kita kecilkan lagi pecahan 70/100 ni? Boleh. Boleh. Betul? Macam mana kita nak potong ni? Apa yang kita kena potong terus dulu? Yang senang untuk kita potong. Iaitu nombor kelas. Betul. Kita boleh memotong sifar ini dengan sifar ini. Sebab apa kita boleh potong? Tadi cikgu ada terang. Cikgu, nak tengok nombor 4. Nombor 4. Ni 4. Dah? Dah belum? Dah. Berbalik pada nombor 5. Kenapa kita boleh potong sifar pada pengangka dengan sifar pada penyebut yang kat ujung-ujung ni? Kenapa? Dia sama. Sebab dia sama, jawapan tak tepat. Baru cikgu terangkan tadi. Kenapa kita boleh potong? Kita boleh potong kalau kedua-dua sifar ini duduk di tempat yang sama. Kan? Jadi kalau cikgu tanya kenapa kedua-dua sifar ni boleh potong, patutnya kamu jawab sebab dua-dua sifar tu duduk di tempat sama.
Siti Aisyah tutup mikrofon. Macam orang. Siti Aisyah, Ya. Ya. tutup mikrofon. Ha. Okey kelas. Cikgu ulang balik. Kenapa Sifa ni? Sifa di hujung pada pengangka dan juga Sifa yang di hujung pada penyebut ni kita boleh potong. Sebab dia duduk di kedudukan yang sama. Dia duduk kat tempat sah. Itu baru jawapan yang lengkap dan tepat. Lain kali kalau cikgu tanya kenapa Sifa tu boleh dipotong. Sebab duduk kat tempat yang sama cikgu. Sebab tempatnya sama iaitu sah cikgu. Macam tu. Alright. So bila dah potong, maknanya pengangka kita dah tinggal 7 dan penyebut kita dah tinggal 10. Jadi apakah jawapan akhir kita? 7/10. 7/10. 7/10. Betul, 7/10. Inilah jawapan paling ringkas, paling terkecil. Kita tak boleh kecilkan lagi sebab 7 dengan 10 tak ada dalam mana-mana sifir dalam satu sifir yang sama. Faham? Alright, kita pergi nombor 6. Okay, terus tukar. 64/100. 64/100. Okey. Kemudian kita boleh potong pakai sifir apa ni? Kalau nak lebih cepat, kita nak cepatkan pasti nombor apa, sifir apa yang kita boleh gunakan, kita tengok satu-satu. Sini ada 6. Kemudian sini pula 4. Kemudian sini pula 10. Kita bayangkan dia dipecahkan macam tu. Kamu cuba bayangkan dia terpecah. Nombor 5. Nombor-nombor ni diasingkan. Tengok nombor 5. Dah. Korang jangan menyalin aja, kena fahamkan tau. Kalau cikgu terangkan tu tadi kamu berhenti kejap ke, pergi minum kejap ke apa ke. Nanti bila cikgu sharekan video yang cikgu dah record, buka lah balik, ditengok balik. Okay. Cara nak kena pasti ni macam mana kita boleh potong ke tak boleh potong. Ni kita kena bayangkan angka-angka pada pengangka dan penyebut ni, kita bayangkan kita pecahkan dia. Ini 6, ini 4, ini 10. Sifir apa yang ada? 6, 4 dan 10. 6, 4, 10. Sifir apa yang ada? 2. Sifir 2. Sifir 2 ada 6, ada 4, ada 10. Bermakna pecahan ini kita boleh potong menggunakan sifir 2. Itu cara dia. Kamu imagine, bayangkan, pecahkan dia. Pecah ataupun maksud cikgu tu asingkan nombor tu. So kita nak potong. Kita nak potong pengangka dan penyebut menggunakan sifir 2. Okay kelas, kita potong. Potong 6. Cepat, 6 ni di tempat ke berapa pada sifir 2? 3. Okey. Tinggalkan tempatnya 3. Kemudian boleh tak kita nak potong ni? Potong 100 pula. Kenapa? Sebab habis dulu. Betul. Maknanya kamu beri perhatian nanti cikgu ajar. Sebab pengangka belum siap lagi potong. Jangan pergi penyebut. Siapkan dulu yang atas kan. Okey, betul lah tu. Potong 4.
4 pula di tempat ke berapa pada survey 2? 2. 2. Betul. Jadi letakkan tempat dia 2. Okey, kemudian barulah dah siap pengangka. Pengangka dah siap, barulah kita pergi bawah pula. Okey, pergi bawah pula. Kita nak cari berapa ni dalam survey 2 ni? Nak cari 1 ke, nak cari 10 ke, nak cari 100? 10. Betul. Cari 10 bermakna kalau kita cari 10 bermakna kita potong 10. Okey. Tempat berapa? Tempat ke? 5. 5. Okey. Kemudian apa lagi nak buat ni? Potong 10, potong sifar. Mana boleh potong 10? 10 kita dah potong. Yang tinggal yang tak berusik ni sifar. Bermakna kalau tinggal seketul aja kita seketul je sifar, kita buat apa? Potong dan salin semula. Potong dan salin semula. Okey. Bermakna apakah jawapan akhir kita? 32/50. 32/50. Betul, 32/50. Tapi sebenarnya itu masih lagi belum jawapan akhir. Sebab apa? Sebab 32 dengan 50 ni masih kita boleh kecilkan lagi. Menggunakan survey apa kelas? 2. Betul, pandai. Kita boleh guna survey 2. So kita guna survey 2 Kejap. 32/50 kan tadi? Okey. Kita nak potong menggunakan survey 2. Jadi, kita potong dulu pada pengangka. Potong 3. Cari 3 dalam survey 2. Ada? Ada? Tak ada. Survey 2. 2, 4, 6, 8. Ada? Ada ke 3? Kalau tak ada, kita boleh pilih berapa? 2. Okey, pilih 2. Jadi, kalau pilih 2 maknanya tempat ke berapa tu? 1. Okey, tempat pertama ataupun letakkan 1. Okey, ada baki tak? Ada baki. Kalau ada baki kena letak kat bawah ni. Ada. Hilang dah. Baki berapa? 1. Baki dia 1. Betul. Kenapa baki 1? Cikgu ulang balik. Dekat sini awal-awal ada 3. Kita ada 3. Kita nak cari 3 dalam survey 2. Tak ada 3 dalam survey 2. Jadi kita boleh pilih 2 sahaja. Jadi 3 tolak 2. Bakinya 1. Jadi letakkan baki di bawah. Bila dah letak baki, baki ni cantumkan dengan nombor seterusnya iaitu nombor 2. 1, 2 cantumkan maknanya 12. Cantumkan. Bermakna 12. Cari pula 12 dalam survey 2. Cikgu sambung ni. 8, 10, 12. Ada kan 12? Di tempat ke berapa 12? 6. Betul, di tempat ke 6. Jadi letakkan tempatnya di atas 6. Okey, dah siap pada pengangka. Okey, penyebut pula. 5, baca satu-satu. Jangan cari 50 terus dan survey 2. Jenuh lah sebab 50 kat bawah lagi kan. Baca 5 dulu. Cari 5 dalam survey 2. Jadi, bila kita baca 5 bermakna kita potong dulu 5. Cari 5 dalam survey 2. Tak ada. Pilih berapa? 4. Okey, 4. Maknanya tempatnya kita nak letak tempat ke berapa ni? 2. Okey, betul. Tempat 2. Okey. Ada baki tak? Baki kena letak bawah. Ada 1. Betul. Bakinya 1. Letak baki 1. Baki ni nanti sama juga yang berlaku macam kat atas ni. Baki ni akan cantum dengan nombor seterusnya iaitu 1 sifar. Kita cantumkan 1 sifar maksudnya 1 sifar tu apa maksudnya? Berapa tu? 10. Okey. Dah cantum, cari pula nombor yang kita dah cantumkan tu, cari di dalam survey tu juga. Maknanya cari 10 dalam survey ni. Ada? Ada. Iaitu di tempat yang ke
5, betul. Betul, letakkan tempatnya iaitu tempat ke-5. Bermakna apakah jawapan akhir kita ni kelas? 16 per 25. Betul, 16 per 20, 5 adalah jawapan akhir kita. Inilah pecahan yang paling kecil, iaitu 16 per 25. Okey. Okey, ini jalan kerja untuk nombor 6. Daripada atas sampai ke bawah ni. Kamu tak boleh tak fahamkan, Darjah 4 ni banyak kemahiran matematik yang kamu baru belajar dan banyak yang agak susah. Tapi tak apa, kalau kamu pelan-pelan buat, lama-lama kita akan mahir. Tapi kalau kamu menyalin je daripada awal sampailah hujung tahun kerja menyalin aja, sebab tu tak mahir-mahir. Dah? Dah. Okay, dah pukul berapa dah ni? 1, 2. 1.20 dah. Dah pukul 1.20. Jadi macam mana, nak berhenti ke atau kita nak teruskan? Ikut awak. Berhenti. Okey. Berhenti. Boleh. Kalau nak berhenti, boleh dengan syarat dengar dulu cikgu cakap ni. Untuk kerja rumah awak sambung buat soalan C. Senang aja tengok contoh ni. Cuma tukarkan aja perkataan daripada kepada darab. Okey. Tukarkan aja daripada kepada darab. 6 daripada 20 keping. Bermakna pecahan dia adalah 6 per 20. Kemudian dia suruh kira peratusan kan? Maknanya dia suruh tukarkan pecahan yang kita bentukkan ni, pecahan yang kita tukar daripada perkataan ni kita tukar kepada pecahan. Kemudian kita nak tukar kepada peratus, macam biasa kita guna cara kedua, darab 100%. Awak potonglah menggunakan kaedah A per B darab C. Boleh kelas? Boleh. Okey. Boleh. Cuba potong sendiri. Cikgu dah tunjuk banyak contoh pada soalan B yang tadi tu cikgu dah tunjukkan cara-cara nak potong-potongkan. Sepatutnya kamu dah boleh mahir sikit-sikit. Cuba sikit-sikit. Kalau tak tahu boleh WhatsApp cikgu. Dan juga bila kamu dah buat jawapan ni kan, tengok jawapan yang betulnya tengok di muka surat belakang. Kalau kamu potong-potong masih lagi tak sama macam jawapan belakang, kamu WhatsApp cikgu. Tanya. Okey? Boleh kelas? Boleh. Okey? Boleh. Jadi, itu saja untuk hari ini. Okey, jangan lupa sambung buat kerja sampai soalan C dan juga jangan lupa salin nota. Cikgu akan bagi nota dalam WhatsApp kelas. Okey? Okey. Boleh kelas? Dan kemudian satu lagi. Kalau kamu tak berapa faham, nanti tengok balik video yang cikgu record. Okey, tengok berulang-ulang kali pun tak apa. Tengok sehinggalah kamu mahir. Macam mana nak tahu kita mahir? Kalau dalam hati awak fikir macam ni. Okey, lepas ni kalau aku jumpa soalan macam ni, cikgu tak ajar pun aku boleh buat sendiri. Kalau kamu fikir macam tu, barulah maksudnya kita dah mahir. Faham? Faham kelas? Faham. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak. Okey, kalau tak ada, itu saja setakat hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey kelas, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye. Bye. Ya, bye-bye. Bye-bye.
Ya, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.